Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, ya, ahli jamaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada pagi ini Allah Ta'ala bangunkan kita lagi untuk sama-sama kita mencari redha Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita dapat redha Allah Ta'ala yang melayakkan kita untuk masuk surga Allah Ta'ala. Jadi pada masa yang singkat ni sama-sama kita bermuzakarah, ya, mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita dunia dan akhirat kita. Jadi sekalian pada pagi ini kita sambung lagi apa yang disebutkan, ya, oleh Hatim Al-Asam, al-ujlatu minasyaitan illa fi khamsi mawadi'a fa innaha min sunani Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bersegera terburu-buru itu daripada syaitan melainkan pada 5 tempat, maka bahawasanya ia daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang dah kita baca, it'amud daifi iza nazala. Yang pertama, menjamu tetamu apabila ia turun ataupun singgah di rumah kita. Yang keduanya, wa tajhizul mayyiti iza mata. Mensegerakan, menyempurnakan mayat apabila dia mati. Dan yang ketiganya sekalian yang kita belum baca, wa taswijul binti iza balaghat. Mengkahwinkan anak perempuan apabila telah sampai masanya, ya. Artinya tugas mengkahwinkan anak perempuan ialah ibu bapa dia. Ini disebutkan wali mujbir, ya, boleh paksa anak perempuan kahwin sekalian. Tapi budak sekarang tak nak ayah dia carikan, dia nak cari sendiri, ya. Pasal apa yang nak kahwin dia katanya, bukan bapak dia. Tu sekalian. Tapi kat sini kita mengkahwinkan anak perempuan bila dah sampai dah masa dia. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man zawwaja bintan tawajjahallahu yaumal qiyamah tajal muluki. Kata Rasulullah, siapa-siapa yang mengkahwinkan anak perempuan, nescaya Allah Ta'ala pakaikan mahkota pada hari kiamat tajal muluki, mahkota raja-raja. Mahkota di dalam surga sekalian. Artinya Allah Ta'ala besarkan mana-mana orang yang mengkahwinkan anak perempuan. Artinya pahalanya besar. Sebab tu dalam satu hadis yang lain Rasulullah sebutkan, kata Nabi, siapa-siapa yang Allah Ta'ala kurniakan anak, hendaklah kahwinkan dia apabila dia dah sampai masanya. Dan jika dia tidak kahwinkan dia, maka dosanya kena ke atasnya. Artinya kalau anak kita belum kahwin, dia melakukan dosa, ayahnya pun kena sama sekalian. Tapi bila kita dah kahwinkan dia, itu terperlang suami dia yang tanggung dia, ya. Sebab tu menyegerakan anak kahwin itu menjadi sunnah Rasulullah, ya. Tapi sekarang payah sekalian, ya. Tak apalah, dah macam mana kita, ya. Kadang dah tak kahwin pun ada, ramai yang tak kahwin pun ada sekalian, ya. Umur berapa? 40, 50. Allah. Ada sahabat cerita, ya, satu kereta tu sekalian umur 50-an semua. Pegawai-pegawai semua. Ya, ingat dah kahwin, semua belum kahwin lagi. Ya, pegawai bank pun ada. Siapa yang nak cakap? Siapa yang nak cakap dengan saya sekalian? Anak dara semua.
Payah nak kahwin. Maklum urusan kerja banyak sangat. Nak sambung belajar, akhirnya lupa kahwin. Ni ya. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, wa qada'ud daini iza wajaba, membayar hutang apabila telah wajib. Apa yang dikatakan wajib kita bayar hutang? Ka'an ja'a ajaluhu, seperti bahawa telah datanglah oleh tempohan masanya. Hutang janji sebulan jadi setahun. Allah. Ya. Kalau kita hutang janji sebulan lah bayar. Wajib kita bayar. Ya. Tapi biasanya hutang senang sesekalian, nak bayar payah. Ya. Nak hutang senang, nak hutang tunjuk kesian. Tapi nak bayar, Allah, payahnya. Ya. Sebab tu jaga kita daripada hutang. Sebab tu nampak, tengok sesekalian masalah kita sekarang kan ya. Masalah alung. Tengok hutang mudah sesekalian nak bayar. Itu kat alung ada bunga dia. Itu yang keempat kata Hatim Al-Asam. Jadi pastikan kita kalau ada hutang, ya cukup masa kena bayar sekalian. Kalau boleh cepat. Yang terakhirnya, wa taubatu minaz-zambi iza farata, dan bertaubat daripada dosa iza farata, apabila dia telah terlajak membuat dosa tadi. Ya. Bila kita melakukan dosa, ikut sunnah Rasulullah, cepat-cepat bertaubat. Ya, cepat bertaubat sekalian. Walaupun kita ulang dosa tadi sekalipun, buat dosa je istighfar, buat dosa je bertaubat kepada Allah Taala. Kalau tengok dalam kitab Imam Al-Ghazali, kitab Minhajul Abidin sekalian ya, kita dapat dua keuntungan katanya. Bila kita bertaubat, Allah Taala terima taubat kita, habis dosa-dosa kita yang lampau. Kalau kita buat dosa yang baru, artinya dosa baru sekalian ya. Buat dosa ke macam taubat pun aku buat dosa lagi, tak apa, taubat je. Istighfar pun tengok lagi ustaz, tengok tak apalah, taubat juga. Nak kata macam mana? Kita ni ada nafsu. Tak ya. Payah sekalian. Tengok nyonya jual ikan, bukan tengok ikan, tengok nyonyanya. Istighfar juga sekalian. Astagfirullahalazim. Tengok lagi ustaz, tak apa, istighfar lagi. Artinya dosa yang lampau Allah Taala ampunkan. Yang baru tu kira baru. Artinya kita bawa dosa kepada Allah Taala tak berapa banyak sekalian. Sebab tu bila kita melakukan dosa, ikutkan sunnah Rasulullah, ya, cepat-cepat kita bertaubat. Sebab itu Luqmanul Hakim dia berkata kepada anak dia, ya bunayya la tuakhiri taubata fa innal mauta ya'ti bahtatan. Ya. Kata Luqmanul Hakim, dia kata, wahai anakku, katanya Allah dipanggil anak dia dengan nama timang-timangan sekalian ya. Ya bunayya la tuakhiri taubata, jangan kamu lambatkan bertaubat. Ya. Jangan kamu lambatkan bertaubat. Pasal apa? Fa innal mauta ya'ti bahtatan, maka bausnya kematian itu datang secara tiba-tiba. Ya. Sebab tu istighfar tu sentiasa sekalian ya. Sebab tu Rasulullah sendiri dia istighfar sehari sebanyak 100 kali. Hadis yang lain mengatakan 70 kali. Itu Nabi sekalian. Nabi yang maksum, Nabi yang terpelihara daripada dosa. Yang kita saban masa melakukan dosa. Ya. Dalam masjid pun ada orang melakukan dosa, kat luar lagi lah sekalian. Ya, kalau tengok sekarang kan, peti besi besar macam tu boleh dikopak sekalian. Tak percaya tengok pergi masjid saya, dikopak macam ni pun dikopak juga. Allah ya. Dalam dia bukan banyak sangat, 400 ringgit je.
Mujur tak dapat. Bukan senang tu kan. Itu pun usaha nak kopak. Dah digergaji besi dia. Allah. Tak tahu nak cakap dah sekarang. Masjid bayangkan. Ya, manusia dah tak nampak dah. Rumah siapa sekalian. Ya. Padahal tiap malam PKK kampung jaga. Rukun tetangga jaga. Ya. Ada yang dakwah dengan saya, ustaz turunlah katanya. Suruh ikut jaga. Pasal apa? Saya ucap terima kasih tolong jaga saya tidur. Turunlah ustaz katanya. Oh, dia dakwah saya sekalian. Saya kata sekalian, kalau jaga, tapi jangan lupa masjid. Kamu jaga kampung, masjid terkopak. Dia jaga kampung tak pergi masjid. Bagus jaga kampung, alhamdulillah sekalian ya, jaga kampung. Tapi dekat nak subuh tu teruslah pergi masjid. Lagi cantik. Ya. Tu masjid sampai terkopak sekalian Allah. Ya, kalau jual besi buruk pun bukan mahal sangat. Dalam dia batu konkrit, ya sekalian, berat tu bukan besi, batu je. Itu tak tahu kan. Allah, tengok sekalian ya. Jadi kata Luqmanul Hakim, wahai anakku, jangan kamu lambatkan bertobat. Pasal apa? Fa innal mauta ya'ti baghtatan. Maka bahawasanya kematian itu datang secara mengejut. Takut tengah kopak. Ya. Peti besi pun mati macam mana sekalian. Ya, dalam surah khabar hari apa tu saya baca, orang berjudi kan ya. Bila dikejar sekalian, seorang tu tiba-tiba jatuh. Rupa-rupanya mati. Orang tua. Sak lemah jantung ke apa. Tengok. Sikit ni saya. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma. Ya. Daripada Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. In kunna la na'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlisi yaqulu rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur mi'ata marrah. Kata Abdullah ibn Umar, sesungguhnya adalah kami membilang bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu majlis. Rasulullah bersabda, Rasulullah berkata, Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ini istighfar Rasulullah sekalian ya. Nabi mohon ampun dengan Allah Ta'ala, padahal Nabi tak ada dosa. Menunjukkan Nabi ni hamba yang paling bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dikata apa? Rabbi firli, wahai Tuhanku, ampunilah bagi aku, wa tub alayya, dan terima taubatlah di atas aku, innaka antat tawwabul ghafur, sesungguhnya engkau maha menerima taubat dan Tuhan yang maha mengampun. Ni ya, ni doa Nabi sekalian, istighfar. Jadi taubat Rasulullah. Berapa kata ni kami bilang? Mi'ata marrah, 100 kali Nabi dalam satu majlis tu sekalian ni. Jadi tengok Rasulullah, dengar Rasulullah sebut tu, rupanya dibilang. Ya, sahabat bilang ucapan Rasulullah. Ya, Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Ya. Artinya Rasulullah sentiasa bertaubat kepada Allah Ta'ala. Sebab tu sekalian, taubat ni jangan kita tangguh-tangguhkan. Ya. Kita mengaku kita sentiasa melakukan dosa. Sebab tu setiap masa kita sentiasa melakukan setiap masa lah kita sentiasa istighfar kepada Allah Ta'ala. Sebab tu Rasulullah sebutkan, kata Nabi, inna aksara siyahi ahli nar minat taswif fama halaka man halaka illa bitaswif. Kata Nabi, sesungguhnya kebanyakan jeritan-jeritan ahli neraka tadi minat taswif, daripada menangguh-nangguhkan kat dunia dahulu bertaubat. Fama halaka man halaka illa bitaswif, maka tidak binasa orang yang binasa melainkan dengan sebab dia tangguh-tangguhkan bertaubat. Sekalian ya. Jadi sekadar sajalah pertemuan kita pada pagi ini, oleh kerana masa kita terlampau
Cepat sangatlah sekalian ya. Jadi sekali saja saya mohon maaf awal hingga akhir. Mudah-mudahan walaupun singkat ya, memberi manfaat kepada kita dunia dan akhirat kita insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada ya Fattah ya Razzaq ya Karim iftah lana futul arifin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu